لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Bapak akan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung pada malam ni Risalatul Tauhid yang membicarakan tentang apa? Mabadi Asyarah 10 prinsip ilmu Tauhid yang mana berhenti nombor 7 berhenti nombor 7 kita itu berhenti nombor 7 Mabadi Asyarah, nama dia Mabadi Asyarah ataupun boleh juga kita kata 10 prinsip ilmu Tauhid yang kita dah baca 10, 6, 7 6 dah selesai 6. Ialah kita nak belajar satu-satu ilmu. Apabila nak belajar satu-satu ilmu mestilah kena tahu dari sudut mabadi ataupun prinsip ilmu tu. Pertama kena tahu nama dia, kita dah bincang dah sebelum ni. Yang kedua kena tahu kat mana ambil ilmu ni, reka ke apa. Kita tahu ilmu tauhid ni dia ambil daripada Al-Quran dan Hadis. Kandungan dia apa isi dalam pelajaran yang kita nak belajar ni, iaitu kepercayaan tentang Tuhan dan Rasul. Bukan berkaitan dengan perintah Tuhan dan perintah Rasul. Kalau perintah Tuhan dan perintah Rasul tu biasalah kan, ini buat, ini jangan, ini dilarang, ini disuruh. Itu dipanggil perintah Allah dan Rasul. Yang kita nak bincang dalam kitab ni, kita nak belajar ni, bukan perintah Rasul, bukan perintah Allah. Habis tu Allah tu sendiri dan Rasul itu sendiri. Tu beza dia. Orang lagi suka belajar tentang perintah dan larangan, suruhan dan larangan, orang suka sangat. Kalau ada suruhan Allah dan larangan Allah, Allah sukanya belajar. Bukan tak bagus. Tapi bila siapa yang suruh, Allah yang suruh. Siapa yang perintah, Allah yang perintah. Siapa yang larang, Allah yang larang. Seronok belajar tentang larangan supaya kita tak buat larangan tu. Seronok belajar tentang suruhan supaya kita buat suruhan yang Allah suruh. Tapi bila bicara tentang Allah itu sendiri, dia jadi malah gitu. Jadi bila membicarakan tentang Allah itu sendiri, okay? Dia memang gitu, mana-mana pun gitu. Cerita tentang Tuhan dia lemau sikit. Tapi cerita tentang arahan Tuhan, dia seronok. Bagi orang yang nak pada agama lah. Pada orang yang tak nak agama ni, dia tak peduli Allah ke, suruhan Allah ke, apa larangan ke, dia langgar je. Bagi orang yang nak dah kepada Islam ni, nak kepada iman, nak kembali kepada Allah ni, antara ujian dia adalah dia tersangatlah suka membicarakan, belajar tentang arahan, perintah dan larangan Allah, tapi tak berapa minat membicarakan tentang Allah itu sendiri yang memberi arahan tu. Ini kita bincang tentang tu lah. Kemudian yang keempat kita dah bahas tempat bahasnya ataupun maudu'nya, 4 tempat yang kita bahas. Pertama Allah itu sendiri, yang kedua Rasul, yang ketiga makhluk, yang keempat sam'iyat, perkara sam'iyat, perkara langit yang tak perlu dipikir, terima je, sami'na wa ta'na. Ini pun kita dah bahas sebelum ni. Kemudian apa faedahnya? Nombor 5 tu apa faedah belajar ilmu ni? Kita pun dah tahu faedahnya, dapat kenal Tuhan, dapat percaya Rasul, dan akhir sekali dapat kebahagiaan di dunia akhirat. Yang keenam kita dah sebut sebelum ni, awal bulan itu kan, iaitu nisbah ataupun kalau nak dibandingkan ilmu ini, ilmu apa? Ilmu tentang Tuhan dan ilmu-ilmu lain. Ilmu lain tu apa? Ilmu tentang perintah Tuhan.
ilmu tentang larangan Tuhan, ilmu tentang penjagaan hati, ilmu tentang dunia engineer, ilmu tentang kedoktoran dan yang lain-lain. Berbanding dengan ilmu ini, iaitu ilmu tauhid, ilmu ini adalah yang paling utama sekali, nombor satu. Itu semua 6 dah bahas.